Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashidah binti Rahmat, nombor metrik A172203 dari set kursus set 1. Saya akan membentangkan laporan lawatan ke perpustakaan. Saya telah memilih Perpustakaan Sultan Abdul Samad, iaitu Perpustakaan Universiti Putra Malaysia. Kita pergi dahulu kepada pengenalan dan latar belakang perpustakaan. Perpustakaan Sultan Abdul Samad ataupun lebih dikenali sebagai PISAS, iaitu Universiti Putra Malaysia, terdiri daripada dua blok bangunan berkembar yang mempunyai keluasan lantai kira-kira 19,007 meter persegi. Perpustakaan ini telah menyediakan tempat duduk untuk lebih 2,000 orang pengguna pada setiap satu masa. Bagi menampung peningkatan jumlah pengguna dan memenuhi keperluan maklumat fakulti, PISAS kini mempunyai 4 buah cawangan, iaitu Perpustakaan Perubatan dan Sains Kesihatan, Perpustakaan Kejuruteraan dan Seni Bina, Perpustakaan Perubatan Veterina dan Perpustakaan Kampus Bintulu Sarawak. PISAS juga menyediakan ruang khusus untuk pelajar pasca siswazah yang dikenali sebagai Anjung Siswazah, terletak di Blok B PISAS. Ianya dilengkapi dengan kemudahan untuk pembelajaran dan pendidikan dan penyelidikan, maafkan saya. PISAS sentiasa berusaha untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan yang terbaik kepada penggunanya sejajar dengan peredaran teknologi maklumat dan keperluan semasa. Selain menyediakan bahan bercetak dan bahan media, PISAS juga menyediakan maklumat dalam format elektronik. Ini adalah bukti di mana saya telah melawati portal Perpustakaan Sultan Abdul Samad. Baik, pergi kepada carta dan struktur organisasi perpustakaan. Perpustakaan Sultan Abdul Samad Universiti Putra Malaysia diketuai oleh Muzaffar Shah Kasim, iaitu Ketua Pustakawan. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa lagi jawatan lah, iaitu perancangan dan pembangunan. Kita ada pejabat ketua pustakawan, bahagian pengurusan sumber digital, bahagian kualiti dan perpustakaan cawangan, bahagian pembangunan koleksi, bahagian sistem dan teknologi maklumat, bahagian korporat dan latihan staf serta bahagian terbitan bersiri. Bagi jawatan perkhidmatan masih kosong, dan di bawah jawatan perkhidmatan kita ada bahagian perkhidmatan penyelidikan dan maklumat, bahagian perkhidmatan pengguna, bahagian sumber pertanian Malaysia, bahagian rujukan dan bahagian media arsip dan pemeliharaan. Ini adalah syartat organisasi secara keseluruhan lah. Baik, pergi kepada koleksi perpustakaan. Perpustakaan Sultan Abdul Samad mengandungi beberapa koleksi perpustakaan, termasuklah sumber elektronik. Yang di bawahnya ada panggalan data, ada portal e-tesis, portal informasi. Kemudian ada inisiatif Perpus, bawahnya ada Malaysian Tesis Online. Pelajar boleh mencari bahan-bahan online lah. Kemudian ada juga Malaysian Academic Library Information Resource Institutional Repository. Sama seperti UKM lah untuk mencari bahan-bahan rujukan, jurnal, koleksi macam tu. Tapi Perpustakaan Sultan Abdul Samad ini tidaklah sistemnya seperti UKM. Kemudian kita ada jurnal akses terbuka. Kemudian juga ada koleksi penyelidikan yang mengandungi sumber maklumat penyelidikan, seksyen perkhidmatan penyelidikan. Perpustakaan Sultan Abdul Samad juga mempunyai koleksi penerbitan. Pelajar boleh mencari maklumat segala jenis terbitan-terbitan UPM lah. Ini adalah contoh yang saya cari melalui portal Perpustakaan Sultan Abdul Samad ini. Sebenarnya Perpustakaan Sultan Abdul Samad juga mengandungi pelbagai koleksi perpustakaan seperti artikel, kita ada buku, ada tesis, ada conference, annual report, bermacam-macam lah.
Kemudian kita pergi pada perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan. Terdapat pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak Perpustakaan Sultan Abdul Samad. Pergi kepada perkhidmatan, kita ada pustakawan penghubung fakulti, sirkulasi, rujukan, pembekalan dokumen, pendidikan jarak jauh, penelitian maklumat, permohonan atau pembelian buku untuk PTJ dan perkhidmatan perundingan perpustakaan. Kita pergi dahulu kepada perpustakaan penghubung fakulti. Apa itu perpustakaan penghubung fakulti? Melalui program ini, PISAS telah melantik seorang pustakawan yang akan bertanggungjawab secara langsung ke atas fakulti, sekolah, institut dan pusat yang diwakili. Okey, program ini antara lain bertujuan yang pertama, menjalin kerjasama dan memupuk persefahaman dua hala antara PISAS dengan fakulti, sekolah, institut dan pusatlah. Kemudian yang kedua, mendidik pengguna cara mengakses, mengenal pasti dan menilai bahan daripada pelbagai sumber melalui program literasi maklumat. Yang ketiga, memberi hikmat nasihat maklumat melalui telefon, email, fax, surat atau bersemuka. Yang keempat, menyokong keperluan maklumat pengajaran dan pembelajaran seluruh warga UPM. Kemudian yang terakhir, membantu dalam mempertingkatkan perkembangan koleksi perpustakaan dalam bidang berkaitan. Kemudian kita pergi kepada sirkulasi. Semua kaki tangan dan pelajar Universiti Putra Malaysia secara automatik adalah ahli perpustakaan. Jadi kaki tangan baru pelajar-pelajar program eksekutif dan pembelajaran jarak jauh dikehendaki untuk mendaftar di bahagian perkhidmatan pengguna. Kemudian melalui sirkulasi ini juga wujud perkhidmatan pengguna termasuk pinjaman, pembaharuan, tempahan dan juga keahlian. Ini adalah apa yang terdapat dalam sirkulasi tersebut, iaitu dinyatakan tempoh kelayakan, tempoh pinjaman kelayakan lah boleh dirujuk sebagai staf Universiti Putra Malaysia, maafkan saya. Juga kepada pelajar Universiti Putra Malaysia, ada kategori-kategorinya mengikut kelayakan lah dan mengikut hari juga dia punya masa untuk pinjam buku. Kemudian ahli luar, itu orang luar lah. Kemudian ada dinyatakan mengenai koleksi terbitan bersiri, koleksi buku berbintik merah di mana pelajar boleh pinjam selama 1 hari. Kemudian pergi kepada rujukan. Perkhidmatan rujukan adalah perkhidmatan hikmat nasihat dan tunjuk ajar yang ditawarkan kepada semua pengguna PISAS dari dalam dan luar Universiti Putra Malaysia. Perkhidmatan ini meliputi pertanyaan penggunaan katalog perpustakaan atau OPEC, jurnal, pangkalan data dalam talian, sumber bahan rujukan luar, rujukan segera, tunjuk arah dan sebagainya lah yang diterima secara individu maupun berkumpulan dengan cara bersemuka, telefon, email, surat ataupun fax. Ada 2 kategori mengikut perkhidmatan rujukan ini. Yang pertama, meja penasihat pengguna. Yang kedua, dalam pejabat. Kemudian melalui di bawah topik pembekalan dokumen, perkhidmatan pembekalan dokumen membantu pengguna iaitu ahli Perpustakaan Sultan Abdul Samad mendapatkan bahan yang tiada di dalam koleksi perpustakaan melalui kerjasama antara perpustakaan sama ada dari dalam maupun luar negara. Permohonan hanya dibenarkan untuk tujuan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan sahaja. Okey, semua permohonan perlu mematuhi serta tertakluk pada atas hak cipta. Perkhidmatan ini hanya diberikan kepada ahli yang berdaftarlah, iaitu ahli akademik Universiti Putra Malaysia, pelajar Universiti Putra Malaysia dan juga pemegang kad kaki tangan. Bagi orang luar perlu memohon melalui perpustakaan masing-masing. Kemudian ada juga perkhidmatan pendidikan jarak jauh di mana memberi perkhidmatan pinjaman buku, tempahan buku, memperbaharui pinjaman, perkhidmatan penelitian maklumat, surat rujukan ke perpustakaan dan juga pertukaran maklumat. Kemudian di bawah penelitian maklumat, perkhidmatan penelitian maklumat merupakan perkhidmatan berbayar yang disediakan oleh bahagian perkhidmatan maklumat Perpustakaan Sultan Abdul Samad untuk membantu pengguna perpustakaan mendapatkan maklumat bagi menjalankan projek penyelidikan, penulisan ilmiah, kertas kerja atau kertas kursus. Perkhidmatan ini terbuka kepada semua pelajar dan staf Universiti Putra Malaysia lah, termasuk ahli pengguna luar. Kemudian
maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber seperti maklumat bercetak, elektronik seperti katalog perpustakaan, pangkalan data atas talian tempatan laluan negara, sumber bercetak dan juga daripada internet. Okey, hasil penelitian adalah berbentuk teks penuh, artikel jurnal, bab dalam buku, senarai rujukan, ada juga abstrak. Ada juga wujud juga perkhidmatan permohonan atau pembelian buku. Yang ini adalah contoh borang yang disediakan oleh perpustakaan lah untuk proses permohonan atau pembelian buku. Kemudian wujud juga perkhidmatan perunding perpustakaan. Perkhidmatan perunding perpustakaan merupakan perkhidmatan yang memberikan bantuan kepada kaki tangan UPM secara temu janji individu atau berkumpulan berkaitan perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan mengikut masa. Okey, jenis yang ditawarkan sediakan maklumat mengenai perpustakaan, ajar strategi cari maklumat, bantu nak gunakan maklumat perpustakaan, cara nak guna katalog atau pangkalan data perpustakaan, bantu nak beri panduan untuk guna Turnitin, bantu beri panduan untuk guna Mendeley, bantu mengenal pasti jurnal impak tinggi dan pelbagai maklumat yang lainlah yang diperlukan. Okey, di sinilah pelajar di perkhidmatan perunding perpustakaan inilah pelajar boleh rujuk. Kemudian, apa kemudahan yang disediakan oleh Perpustakaan Sultan Abdul Samad? Yang pertama, kemudahan perpustakaan, bahan audiovisual, jom print at live, kemudahan pengguna kurang upaya atau OKU atau kadar sewa ruang guna sama universiti. Terdapat pelbagai kemudahan perpustakaan. Pertama, internet tanpa bayar, bilik karib, mesin pinjaman layan diri, bilik perbincangan, kotak pemulangan buku, auditorium lukut 1 dan lukut 2, bilik bahan pandang dengar BPD, bilik muzik, ruang menonton, surau, bilik simpan barang, bilik latihan atau bilik melawat. Kemudian ada juga bilik rujukan elektronik, laci berkunci, salinan foto, cetakan berkomputer, mesin faksimili dan juga bilik pengajian siswa Zah. Kemudian ada juga kemudahan bahan audiovisual lah dalam pelbagai bentuk lah dan meliputi subjek-subjek ataupun kos yang ada di UPM lah, seperti macam pertanian, haiwan, aquaculture, kesenian, banyak lagi lah, ada psikologi, fizik, muzik. Kemudian ada juga kemudahan jom print at lib. Ini adalah gambar yang saya perolehi daripada portal Perpustakaan Sultan Abdul Samad lah. Jadi perkhidmatan yang diberikan seperti salinan foto, imbasan dokumen, cetakan hitam, cetakan dan tak kira hitam atau warna, faksimili, penjilitan mudah, laminate dan penjualan cenderamata. Kemudian wujud juga kemudahan pengguna orang kurang upaya iaitu OKU. Yang pertama ada tempat letak khas, tempat letak kereta khas untuk mereka. Dia menyediakan 2 parking kenderaan khas untuk pengguna kurang upaya. Kemudian ada laluan khas untuk masuk, laluan khas untuk pengguna berkerusi roda. Kemudian wujud juga tandas mesra orang kurang upaya. Kemudian ada juga perkhidmatan kadar sewaan ruang guna sama universiti lah. Ada terbaik pada 2 iaitu bilik-bilik kuliah, bilik mesyuarat, bilik seminar dan juga ada juga untuk dewan persidangan, auditorium, ruang legar, foyer atau galeri. Mengikut tak pada tema lah. Ini adalah contoh, ini adalah yang saya dapat daripada portal perpustakaan. Kemudian apa perbezaan antara perpustakaan yang saya lewati iaitu Perpustakaan Sultan Abdul Samad Universiti Putra Malaysia dengan Perpustakaan UKM. Yang pertama, saya dapati Perpustakaan Sultan Abdul Samad ini masih tiada lagi servis pemulangan secara pandu lalu seperti yang disediakan oleh pihak UKM lah. Okey, yang kedua, Perpustakaan Sultan Abdul Samad juga masih tiada lagi servis 2D2 di mana kalau di UKM, kaki tangan UKM boleh mendapatkan servis untuk pinjam buku iaitu staf perpustakaan UKM akan hantar, tapi di Perpustakaan Sultan Abdul Samad ni saya dapati tiada lagi servis ini. Kemudian perbezaan yang ketiga, waktu operasi lah, iaitu waktu operasi hujung minggu Perpustakaan Sultan Abdul Samad ni dari jam 8.30 pagi hingga 3 petang, di mana UKM PTSL dari jam 10 hingga 5 petang. Kemudian Perpustakaan Sultan Abdul Samad mempunyai perkhidmatan buat pelajar PJJ lah. Yang saya dapati ini berbeza dengan Perpustakaan UKM. Perpustakaan Sultan Abdul Samad ni dia memberi kemudahan
kepada pelajar PJJ atau pembelajaran jarak jauh ni dengan lebih baiklah. Kemudian yang ke-5, pelajar boleh pinjam satu buku berbintik merah selama sehari. Dia adalah perbezaan di mana UCAM tidak benarkan buku berbintik merah untuk dibawa keluar, tapi perpustakaan Sultan Abdul Samad ni membenarkan pelajar mereka meminjam. Secara keseluruhannya perbezaan tak banyak. Portal antara perpustakaan Sultan Abdul Samad dengan PTSL tak banyak beza lah. Sama je dia punya konsep, dia punya mesra penggunanya tu sama. Kemudian cadangan dan rumusan. Secara keseluruhan saya dapati perpustakaan Universiti Putra Malaysia ini begitu mesra pengguna. Kemudian laman sesawang perpustakaan yang juga mesra pengguna, memudahkan pengguna tidak kira pelajar maupun orang luar lah untuk mencari bahan-bahan rujukan. Saya sebagai yang pertama kali guna pun saya rasa secara umumnya portal perpustakaan ini sangat mesra pengguna, senang nak cari sumber rujukan. Kemudian diharapkan portal universiti ini menyediakan lebih banyak akses kepada orang luar untuk capaian bahan-bahan rujukan. Kerana didapati kebanyakan daripada bahan-bahan rujukan mereka hanya membenarkan akses daripada ahli perpustakaan lah, iaitu daripada mereka punya pelajar ataupun kaki tangan. Tetapi secara keseluruhannya perpustakaan Sultan Abdul Samad ini sangat mesra pengguna, sangat mudah untuk mencari, terdapat banyak juga bahan-bahan rujukan untuk capaian daripada orang luar. Sekian daripada saya, terima kasih.